Salah. Ya, okey. Baik, okey, baik. Terima kasih atas jawapan. Okey. Salah. Sebab kenapa? Kalau dikatakan berkaitan tentang maksud zina, maka kamu kena mengatakan bahawa zina adalah persetubuhan haram antara lelaki dan perempuan tanpa ikatan perkahwinan yang sah. Okey, persetubuhan haram antara lelaki dan perempuan tanpa ikatan perkahwinan yang sah. Di situlah maka kamu boleh mendapat markah 2 markah. Okey, jelas ya? Baik. Kesan buruk perbuatan zina. Okey. Bila diminta dekat sini berkaitan tentang kesan buruk perbuatan zina, ada 2 markah di sini. Okey, kamu jawab 1 jawapan saja. Tapi dengar dulu jawapan saya. Kalau kesan buruknya, contohnya Allah dimurkai Allah. Okey, berapa markah yang pelajar ini boleh dapat? 2 ke atau 1? 1. Okey, baik. Terima kasih atas jawapan. Okey, 1 saja sebab dia tidak menjawab dengan jawapan ayat lengkap. Okey, bila saya tanda kertas kamu, Ustazah nampak dekat sini ada beberapa kesilapan kecil yang kamu buang markah. Okey, sayang ya kalau misalnya satu soalan tu 1 markah, kamu buang 2 markah, kamu buang, sayang sebab kadang-kadang kamu boleh dapat 20 markah sebenarnya pada setiap soalan yang kamu dah buang markah tu. Okey, baik. Jadi, jelaskan kesan buruk perbuatan zina, mendapat kemurkaan Allah. Cukup kalau sekadar itu pun dah menunjukkan, menjelaskan jawapan tersebut sampai dan kamu akan dapat 2 markah. Okey, baik. Soalan nombor 3. Cadangkan langkah untuk mengatasi perbuatan zina daripada berleluasa dalam masyarakat dan huraikan. Baik, cadangkan langkah untuk mengatasi perbuatan zina daripada berleluasa dalam masyarakat dan huraikan. Baik. Saya nak tanya pada kamu. Bila dia minta seperti ini, berapa langkah yang boleh kamu beri sebagai jawapan? Dua. Okey, betul. 2 langkah. Okey, 2 langkah. Sebab kenapa markahnya adalah 4? Sila lihat pula pada soalan. Soalan itu adalah berkaitan tentang huraikan. Okey, baik. Soalan itu adalah tentang huraikan. Maka dia perlu apa? Dia perlu isi dan huraian. Dia perlu isi dan huraian. Baik, Ustazah bagi contoh. Jawapannya adalah seperti menguatkuasakan undang-undang. Okey, menguatkuasakan undang-undang agar perbuatan zina ini dapat dibendung. Okey, agar perbuatan zina ini dapat dibendung. Seperti mana Ustazah dah bagi tahu pada teknik menjawab pada minggu lepas. Okey, begitulah caranya untuk menjawab. Okey, kalau misalnya kamu kata kat situ kuat kuasa undang-undang, iaitu kamu tulis kat situ menguat kuasa undang-undang sahaja. Cukup sekadar itu, maka kamu hanya boleh dapat 1 markah sahaja. Okey, kemudian langkah yang lain sebenarnya banyak. Jadi yang inilah 1A3 inilah sebenarnya memberi markah bonus pada kamu kerana apa sahaja langkah yang baik yang dapat mengatasi perbuatan zina itu berleluasa dalam masyarakat. Dan ingat, dah mesti dinyatakan dalam masyarakat, bukan secara individu ya. Okey, dalam masyarakat. Contohnya seperti mengadakan ceramah ataupun kempen kesedaran dalam kalangan remaja sekolah. Okey, contohnya seperti itu. Baik.
Tengok yang kedua, soalan trial daripada negeri Perak ni. Dia ada 3 bahagian. Dia ada 3 bahagian dekat sini. Nanti Ustazah akan sharekan dalam grup Telegram Pendidikan Islam tingkatan 5. Jadi siapa-siapa yang belum menyertainya, jadi pesan pada kawan-kawan ataupun kamu tolong add-kan kawan kamu ya, tolong masukkan nama kawan-kawan kamu di dalam tu sebab sangat penting. Sebab nanti Ustazah akan sharekan semua soalan dan juga saya akan sharekan sekali berkaitan tentang teknik ataupun cara menjawab ataupun slide yang nanti Ustazah akan buat dalam PowerPoint nanti. Okey, baik. Ahli Sunnah wal Jamaah muncul setelah berlakunya perpecahan dalam kalangan umat Islam. Ahli Sunnah wal Jamaah muncul setelah berlakunya perpecahan dalam kalangan umat Islam. Nyatakan maksud Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi memanglah pada setiap bidang akidah, kamu tengok trend soalannya, kamu tengok fashion soalan dia, mula-mula sekali dia mesti akan tanya maksud. Okey? Dia mesti akan tanya maksud. Jadi sebab itulah macam mana caranya kamu nak buat ulang kaji adalah mereka akan macam mana cara kamu nak buat ulang kaji adalah kamu kena fahami istilah-istilah. Okey? Baik. Maksud Ahli Sunnah wal Jamaah iaitu kumpulan yang berpegang teguh dengan apa? QSSB. QSSB. Okey, baik. Iaitu apa dia? Quran. S apa? Sunnah. S satu lagi. Apa yang dibawa oleh sahabat. B, menentang perkara-perkara bid'ah. Okey, menentang perkara-perkara bid'ah. Sekejap. Okey. Kalau kamu tulis dekat sini, apakah maksud Ahli Sunnah wal Jamaah adalah kumpulan yang benar dalam Islam? Contohnya lah, itulah jawapan kamu kan. Okey, sebab kamu pun tak ingat apa benda jawapan dia. Adakah yang itu boleh diterima sebagai jawapan? Kumpulan yang benar dalam Islam ataupun ajaran yang sebenar dalam Islam. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Okey, pelajar. Okey, pelajar. Boleh atau tidak kalau misalnya kamu kata maksud Ahli Sunnah wal Jamaah adalah kumpulan yang benar di dalam Islam? Boleh atau tidak? Tak boleh. Ya, tidak boleh. Okey, baik. Kemudian tengok soalan nombor 2. Okey. Apa dia soalan nombor 2-nya? Okey, iaitu B2, jelaskan 2 prinsip Ahli Sunnah wal Jamaah. Of course lah kalau yang ini, bila dia minta 2 prinsip Ahli Sunnah wal Jamaah, maka memang kamu kena mengetahui berkaitan tentang akidah Ahli Sunnah wal Jamaah ni, tentang prinsip-prinsip akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Okey, Ustazah bagi contoh dekat sini. Yang pertama adalah berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Seandainya calon SPM menjawab berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis, boleh diterima. Okey, baik. Kemudian yang kedua, dia ada kena mengenai juga dengan Al-Quran dan Sunnah. Ayatnya kena tukar sikit saja, iaitu merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah apabila terdapat pertelingkahan pandangan. Apabila terdapat permasalahan, maka mereka akan merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Okey, itu contohnya, di situ paling mudah. Dan biasanya dalam soalan dia akan minta 2. Okey, ataupun 4. Biasanya dalam keadaan jumlah yang genap lah. 2 ataupun 4. Baik. Ajaran Qadiani dan Bahai adalah ajaran yang menyeleweng daripada ajaran Islam. Lihat kat situ. Siapakah pengasas ajaran sesat Qadiani dan Bahai? Okey, baik. Ajaran Qadiani dan Bahai. Kamu tengok kat sini, soalan dia minta Qadiani dahulu.
Jadi kamu kena nyatakan Qadiani itu siapa, Bahai itu siapa. Okey, tak boleh Bahai dulu. Okey, baik. Caranya kamu kena jawab. Okey, kalau contohnya dekat sini ajaran Qadiani, maka ajaran Qadiani itu adalah siapa boleh jawab siapa dia? Mirza Ghulam Ahmad. Ya, Mirza Ghulam Ahmad. Okey, itu pengasasnya. Kemudian Bahai, barulah kamu letak dekat situ Husain Ali Al-Mazandarani. Husain Ali Al-Mazandarani. Okey. Kalau nak jawab, contohnya Husain Ali Al-Mazandarani dulu. Maka kamu kena nyatakan dalam kertas jawapan kamu itu pengasas ajaran Bahai ialah Husain Ali Al-Mazandarani. Okey, kemudian pengasas ajaran sesat Qadiani adalah Mirza Ghulam Ahmad. Kena buat seperti itu. Okey? Baik. Jelaskan perbezaan ciri kesesatan antara ajaran Qadiani dan Bahai dari aspek pengasas dan malaikat. Sekejap ya. Saya sharekan di sini. Okey, lihat. Bila dia tanya, jelaskan perbezaan ciri kesesatan antara ajaran Qadiani dan Bahai. Okey, dari segi aspek pengasas dan malaikat. Baik, pada setiap soalan perbezaan, okey, kamu seeloknya buat jadual seperti mana yang saya tunjukkan ini. Okey, kena buat jadual. Ambil pembaris, sebab itulah bila sebelum peperiksaan kamu kena ambil pembaris, kamu buat kotak siap-siap dan kamu kena letak dekat situ aspeknya apa, Qadiani apa, Bahai apa. Okey, kalau misalnya dia tanya berkaitan tentang kalau soalan trial sekolah kita, okey, Ustazah ada menyatakan kat situ berkaitan tentang soalan dalam tajuk ibadat. Kalau tak silap saya adalah perbezaan talak dan fasah. Okey, kamu kena nyatakan dekat situ talak apa, fasah apa, aspeknya apa. Pertama, aspek bilangan talak. Kedua, aspek hukum. Seperti itulah. Okey, dan seperti inilah juga yang Ustazah bagi. Okey, boleh screenshot, okey, untuk dapatkan info pada kamu dan sebagai panduan pada kamu. Okey, contohnya baik kat sini. Pengasasnya, Qadiani menganggap pengasasnya sebagai Imam Mahdi, Nabi dan jelmaan Krishna. Okey, Imam Mahdi iaitu adalah imam yang mana mereka menganggap bahawa Mirza Ghulam Ahmad ni nanti akan lahir menjadi Imam Mahdi yang akan menentang Dajjal pada pandangan mereka lah. Nabi, okey, Mirza Ghulam Ahmad ini juga dijadikan sebagai contohnya apa-apa sahaja kata-katanya dan sebagainya itu adalah merupakan ajaran daripada seolah-olah seperti Nabi lah, itu salah. Dan juga jelmaan Krishna. Jelmaan Krishna ni adalah apa yang saya kata ya, Tuhan ajaran Hindu. Okey, baik. Kenapa? Sebab dia punya tempat munculnya ajaran ini adalah di daerah India, di Gusdarpur, India. Okey, baik. Manakala ajaran Bahai ini daripada Iran ya. Okey. Sebab itulah dikata sebagai Bahaullah. Okey, Bahai adalah sempena nama pengasas yang digelar sebagai Bahaullah. Jadi pengasasnya adalah jelmaan Allah. Yang inilah Bahai ini menganggap pada kita semua agama adalah sama. Okey, dan mereka juga tidak percaya akan berlakunya hari kiamat. Kenapa? Mereka menganggap bahawa alam ini kekal abadi, takkan berlaku hari kiamat. Itu semua adalah pembohongan yang mereka lakukan. Okey, baik. Malaikat. Qadiani menganggap malaikat sebagai panca indera Allah. Allah ada panca indera. Contohnya yang mana dia bergantung kepada malaikat untuk melihat
apa perbuatan makhluknya, apa perbuatan hambanya. Okey. Dan Bahai menolak kewujudan malaikat. Seperti ini. Okey, baik. Okey. Sila lihat pula soalan ini. Saya rasa kamu dah biasa dengan soalan ni, mungkinlah. Okey, daripada simpanan kamu agaknya. Okey ya. Baik, ini adalah soalan yang telah dibuat, soalan trial pada kamu yang kamu dah ambil sebulan yang lepas. Okey, dan kamu dah jawab pada sebulan yang lepas. Okey, baik. Ada beberapa kesilapan lah yang berlaku dekat sini. Maksudnya kesilapan yang mana sebenarnya kamu boleh dapat markah tapi akhirnya tak dapat markah. Okey ya, baik. Yang tadi tu adalah soalan trial negeri Perak. Nanti Ustazah akan sharekan. Okey, sekarang ni kita bincang berkaitan tentang tajuk akidah terlebih dahulu. Saya tak boleh nak masukkan semua perkara, takut nanti confuse. Okey, lebih baik kita satu persatu berkaitan tentang bidang. Ini kita satu. Okey, tengok betul-betul. Berikan maksud kufur. Baik, soalan ini minta supaya kamu sebut maksud kufur. Okey, baik. Dia bukan minta berkaitan tentang maksud kufur hakikat ataupun kufur nikmat. Okey. Baik, maksud kufur adalah tidak percaya kepada Allah dan menolak ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Itu jawapan dia. Okey, tidak percaya kepada Allah dan menolak ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Kena ada dua. Pertama, tak percaya Allah. Kedua, menolak ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Kalau calon menjawab tidak percaya kepada Allah sahaja, maka kamu hanya layak mendapat 1 markah. Okey. Kalau calon menjawab menolak ajaran yang dibawa oleh menolak ajaran yang dibawa oleh Nabi sahaja pun 1 markah. Jadi kena dapatkan markah penuh di sini. Baik, senaraikan dua jenis kufur dan contohnya. Kufur yang terdapat dalam buku teks kamu ataupun dalam sukatan kamu untuk tingkatan 4, masa ni kamu belajar masa tingkatan 4, okey, baik. Hanya ada 2 sahaja, iaitu kufur hakikat, kufur nikmat. Tapi pada hakikat sebenarnya ya, kalau kufur ini dia ada kufur akhlak, dia ada kufur akidah, dia ada juga kufur syariat sebenarnya. Tapi ya untuk kamu hanya asasnya sahaja, iaitu hakikat dan kufur nikmat. 2 jenis kufur dan contohnya, jadi kamu kena nyatakan 2. Kalau kufur hakikat, contohnya apa? Menyatakan solat membuang masa. Okey, baik. Itu lebih tepat. Tapi kalau kamu kata kat situ kufur hakikat adalah buat maksiat, dia tak sampai lagi. Dia mesti contoh yang tepat seperti mengatakan solat membuang masa, menyatakan puasa melemahkan iman, menolak hukum yang terdapat dalam Al-Quran, tidak mempercayai hari kiamat, contohnya. Itu kufur hakikat. Okey, baik ya. Kemudian tengok pula dekat sini, jangan tersilap dengan syirik ya. Syirik pun ada 2, syirik jali dan syirik kafi. Tapi yang diminta kat sini adalah kufur. Baik, kemudian kufur nikmat, iaitu apa dia? Contohnya enggan mengeluarkan zakat, enggan mengeluarkan sedekah ataupun berbelanja boros hingga boleh membazir. Contoh seperti itu. Baik. Dan saya tengok trend soalan daripada negeri Perak dan juga wilayah persekutuan, sama juga mereka lebih tertumpu kepada tajuk zina. Jadi mungkin kamu boleh tik lah pada kamu punya buku
nota ataupun buku rujukan kamu tu, zina ni bahagian tajuk dosa-dosa besar tau. Okey, baik. Nyatakan dua hukuman zina bagi golongan muhsan dan ghairu muhsan. Yang ni yang kamu terbalik ni. Okey, kamu kata muhsan 100 kali sebatan. Salah Muhsan direjam dengan batu sampai mati. Ghairu muhsan barulah dikenakan hukuman 100 kali sebatan. Okey, jadi dua hukuman ini pun dah menjadi sayang markah pada situlah, dua markah dah hilang. Baik, terangkan dua faktor perbuatan ini menular dalam masyarakat. Faktor perbuatan ini menular dalam masyarakat. Sebenarnya bila dia minta kat situ berkaitan tentang terangkan, maka yang ini adalah bonus pada kamu kalau betul-betul kamu faham berkaitan tentang soalan ini. Kenapa? Kenapa dia minta faktor? Apa punca perbuatan ini menular? Pertama, antara contoh jawapannya, kurang didikan agama. Jangan tulis itu saja. Bukannya kurang didikan agama semata-mata kamu kena katakan kurang didikan agama sehingga mendorong melakukan dosa. Ataupun kurang didikan agama sehingga sanggup melakukan maksiat. Contohnya seperti itu. Kena jelaskan, kena ada isi dan huraian. Ataupun apa lagi? Terpengaruh dengan rakan. Terpengaruh rakan lah. Mungkin kamu punya jawapan kat situ. Terpengaruh dengan rakan sebaya sehingga lupa hukum Islam. Okey, baik. Apa lagi jawapan kamu? Mungkin kamu kata di situ adalah tentang berkaitan tentang berlakunya pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan. Berlakunya pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan tanpa batasan. Okey, baik. Tengok soalan dan kamu kena faham soalan. Baik. Kemudian tengok bahagian C. Okey. Trendy juga. Okey, ahli sunnah wal jamaah juga sama dengan trial negeri Perak. Okey, ahli sunnah wal jamaah juga dikenali sebagai ahlul hadis. Okey, soalan di sini adalah berkaitan tentang apakah nama lain bagi ahli sunnah wal jamaah? Selain daripada maklumat di atas, apakah nama lain bagi ahli sunnah wal jamaah? Nama lain bagi ahli sunnah wal jamaah adalah ahli sunnah al-jamaah ataupun as-salafus salih. Okey, baik. Jelaskan dua prinsip akidah ahli sunnah wal jamaah. Sama, okey. Sama seperti mana yang trial yang tadi yang sudah tunjukkan. Kemudian ada soalan kebat. Pada kat sini ada soalan kebat. Apakah langkah yang perlu diambil oleh umat Islam untuk mengelakkan diri dari terjebak dengan fahaman yang bercanggah dengan akidah ahli sunnah wal jamaah? Okay, yang ini kamu kena menyatakan cadangan isi. Kalau dia tanya kat sini langkah, macam-macam langkah kamu boleh buat. Contohnya menggiatkan usaha dakwah, melaporkan kepada pihak berkuasa. Lepas tu menguatkuasakan undang-undang, menyebarkan ajaran Islam atau memberi pendedahan ajaran Islam melalui pelbagai kaedah. Okey, mengadakan ceramah, mengadakan seminar dan sebagainya. Jadi jawapannya sangat luas. Okey, jangan tinggalkan jawapan ni. Okay, bila masa kamu jumpa soalan seperti ini, kamu dah fikir, oh ni susah sebenarnya. Tak, soalan ini adalah sangat mudah sebenarnya untuk memberikan kamu markah pada bahagian akidah. Okay, baik.
Okey, tengok pada skrin. Yang Ustazah nak buat ulang kaji hari ni kalau sempat lah kita buat akidah tingkatan 4 dan akidah tingkatan 5. Okey, baik. Untuk ulang kaji tajuk akidah tingkatan 4, okey. Tajuk yang pertama adalah tentang perkara-perkara yang membatalkan iman. Okey, perkara-perkara yang membatalkan iman ini ada banyak. Dan kamu kena fahami satu persatu. Antaranya mula dengan syirik. Okay, syirik dia ada dua pecahan, iaitu syirik jali, syirik khafi. Kemudian ada kufur, iaitu kufur hakikat dan kufur nikmat. Kemudian dia ada berkaitan tentang riddah ataupun murtad, khurafat, sihir, nifak. Okey, baik. Okey. Syirik adalah menyengutukan Allah dengan sesuatu. Menyengutukan Allah ataupun menyamakan Allah. Ada siapa-siapa pelajar yang tak faham tentang menyengutu, maksudnya menyamakan Allah dengan sesuatu pada zat, sifat dan af'al. Pada zat, sifat dan af'al. Okey, ia berlaku. Macam mana dia boleh berlaku? Melalui pemujaan, penyembahan, permintaan, perlindungan dan kepatuhan kepada sesuatu selain daripada Allah. Dia minta melindungi diri dia tu dengan benda lain. Okey, dia sembah benda lain ataupun dia percaya pada benda lain. Okey, baik. Ini adalah bahagian syirik. Okey. Nanti slide ni Ustazah akan share dalam grup Telegram ya. Baik. Kufur. Ini adalah berkaitan tentang kufur, adalah tidak percaya kepada Allah serta mengingkari ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Jadi, orang yang kufur digelar kafir. Baik, orang yang syirik digelar musyrik. Ya, baik. Kufur terbahagi kepada dua. Okey. Iaitu kufur hakikat dan juga kufur nikmat. Murtad. Murtad ni adalah orang yang keluar daripada agama Islam. Okey. Kalau katakan sebagai riddah adalah perbuatan. Perbuatan berpaling atau keluar daripada Islam. Jadi orang yang keluar daripada agama Islam dipanggil murtad. Perbuatannya adalah riddah. Okey, baik. Iaitu mereka dihukum sebagai murtad yang kat sini. Macam mana caranya? Kalau misalnya berlaku orang murtad ni, macam mana caranya untuk kita nak minta dia supaya masuk semula kepada agama Islam dan apa hukumannya? Okey, yang pertama, orang yang murtad ni perlulah diberi nasihat terlebih dahulu. Okey, kalau mengikut undang-undang Islam, okey, cara yang betul diberi nasihat terlebih dahulu supaya dia kembali kepada ajaran Islam. Okey, sentiasa diberi nasihat dan sebagainya, ditegur dan sebagainya. Okey, perbuatan tersebut perlu ditegur, jangan dibiarkan sahaja. Okey, baik. Kemudian sesudah daripada itu, seandainya dia masih berdegil, seandainya dia masih berdegil, maka dia hendaklah menggunakan kuasa undang-undang untuk ditangkap dan juga akhirnya dia hendaklah dibunuh. Itu mengikut pada hukum yang asal sebenarnya ya. Okey, berkaitan tentang macam mana keadaan orang murtad. Okey, macam mana situasi sekarang pada zaman negara kita? Okey, adakah kita ini sedang menjalankan hukuman Islam yang sebenar? Belum lagi ya, sebab kita masih lagi dalam proses
perundangan Islam. Okey, semua perkara belum lagi. Mungkin atas sebab kita dahulunya pernah dijajah oleh British, okey, pernah dijajah oleh Inggeris. Jadi mungkin sebab itulah kita masih lagi belum kuat lagi untuk melaksanakan hukuman Islam. Contohnya yang lain-lain jugalah seperti hukuman-hukuman yang lain, hukum hudud yang lain seperti potong tangan untuk pencuri, rotan untuk orang yang berzina, 100 sebatan dan sebagainya. Baik, sebab yang membawa kepada murtad ini je. Ini dia. Lemah pegangan agama, jahil tentang hukum Islam, terpengaruh dengan kemewahan hidup, tidak ikhlas dalam melaksanakan kewajipan, tiada bimbingan untuk dalami Islam. Okey, yang inilah perkara yang sangat menakutkan pada kita sebab ramai di kalangan orang Islam, dia namanya saja Islam tetapi dia tidak menjalankan amanah dia sebagai seorang Islam. Okey, baik. Khurafat. Yang ini adalah perbuatan karut yang dianggap mempunyai hubungan dengan agama sedangkan ia bertentangan dengan akidah Islam. Inilah khurafat. Mempercayai azimat, mempercayai bintang, okey. Kamu pun mempercayai nasib, okey, kamu mempercayai tarikh lahir. Okey, kalau contohnya kamu lahir hari sekian, masa sekian, waktu sekian, orang tu jenis identitinya seperti apa, yang itu tak perlulah kamu nak percaya lebih-lebih. Okey, sekadar membaca sahaja tak apa ya. Okey, baik. Kerana ini adalah perbuatan yang karut yang bertentangan dengan akidah Islam. Okay. Ini faktor khurafat, kenapa dia berleluasa. Okay. Baik, tengok yang pertama. Menyebabkan syirik dan batal iman. Okey, orang yang melakukan khurafat, okey, dia boleh menjadi syirik. Apa itu syirik? Syirik iaitu menyekutukan Allah dengan sesuatu pada zat, sifat dan af'alnya. Okey, baik Ustazah bagi contoh. Kalau dia percaya pada tangkal, okey, dia pergi jumpa bomoh, dia ambil tangkal dan dia percaya yang tangkal itu dapat menjadikan dia untung dalam perniagaan. Maka dia telah melakukan syirik sebenarnya. Mula-mula khurafat lah sebab dia percaya tangkal. Tapi lama kelamaan kalau dia bergantung kepada tangkal tersebut, dia telah melakukan syirik dan boleh terbatal iman. Okay, sebab kepercayaannya dah berubah kepada tangkal yang dia ambil daripada bomoh tersebut. Baik, ada apa-apa nak tanya tak? Ada apa-apa nak tanya? Kamu boleh tanya. Okey, Ustazah bagi ruang dan peluang sementara kita ni dalam kelas secara online seperti ini ya, sebab kita akan jumpa seminggu sekali saja. Ada apa-apa nak tanya? Tak ada. Tak ada? Okey, baik. Tak apalah. Kalau misalnya ada apa-apa yang persoalan dan permasalahan yang kamu nak tanya, kamu mungkin boleh tanya pada grup Telegram yang Ustazah dah buat tu ya. Okey, baik. Sihir. Okey, sihir iaitu ilmu berkaitan tentang perbuatan secara halus melalui bantuan jin dan syaitan untuk menganiaya manusia. Okey, berkaitan tentang inilah yang kadang-kadang timbulnya pelbagai bentuk jin, syaitan, makhluk halus dalam kalangan masyarakat, terutama sekali dalam kalangan masyarakat Melayu. Mereka mempercayai perkara-perkara seperti ini, seperti santau, pukau, guna-guna dan yang lain-lain. Okey, baik. Yang ini adalah mainan makhluk halus sebenarnya dan orang yang melakukan ini adalah dikatakan sebagai orang yang fasik lah. Okay, iaitu orang yang telah melakukan dosa besar sebab sihir ini biasanya dia bukan sihir diri dia sendiri. Dia sihir orang lain. Jadi dia telah menganiaya orang lain. Jadi perbuatannya adalah perbuatan berdosa besar.
Baik. Kemudian nifak. Nifak ni iaitu orang yang munafik. Berpura-pura melahirkan keimanan sedangkan hatinya kufur dan benci kepada Islam. Ini sebenarnya berlaku dalam kalangan kita. Okey? Dalam kalangan kita. Itu yang saya risaukan. Baik. Contohnya kenapa? Dia seolah-olah kita nampak dia hebat dari segi pakaiannya dan sebagainya, tapi rupa-rupanya dalam hati dia kufur dan benci kepada Islam. Contoh, apa yang dia buat, dia berpura-pura sembahyang, dia berpura-pura dia berpura-pura mempertahankan Islam contohnya, tapi padahal dia sendiri tidak melakukan kewajipan tersebut. Ini contoh-contohlah. Okey, baik. Kenapa boleh berlaku? Kerana dimulai dengan 4 perkara, iaitu apabila dia orang yang dikenal pasti, orang-orang yang ni dalam keadaan munafik ni, okay, nauzubillah, dia ada 4 perkara. Bila bercakap dia berbohong. Ini adalah sifat-sifat orang munafik lah. Okay, bila bertengkar dia melampaui batas, lepas tu dia mungkir janji dan dia khianat terhadap amanah yang diberikan. Ini antara 4 perkara yang dikenal pasti orang itu adalah orang munafik. Seandainya contohnya macam ustazah lah, tiba-tiba ustazah berbohong pula bila bercakap, jadi cepat-cepatlah kita bertaubat. Okey, baik. Kemudian dosa besar. Saya nak masuk kepada zina yang tadi tu, yang mana ada soalan tu dalam trial, okey, dan juga dalam trial KL dan juga Perak, okey. Tengok situ zina. Okey. Tengok, mula-mula sekali adalah maksud zina iaitu persetubuhan haram antara lelaki dan perempuan tanpa ikatan yang sah sebagai suami isteri. Itu adalah maksud zina. Okey, Islam mengharamkan perbuatan zina dan segala perkara yang mendorong kepada zina. Perkara yang mendorong kepada zina itu macam mana? Tengok gambar, bercakap melalui telefon antara lelaki dengan perempuan pun kita kena jaga batasan juga. Janganlah kita mengeluarkan kata-kata yang sweet-sweet tu, apa benda semua tu. Kalaulah kita bercakap dengan kawan perempuan sama perempuan, tak apa lagi, okey. Tapi yang ni kalau lelaki dengan perempuan, dia menggunakanlah kata-kata yang manis dan sebagainya, sebutan bahasa-bahasa yang lemah gemalai dan sebagainya, panggil-panggilan dengan nama baby, sayang, tu tak boleh lah. Itu adalah perkara yang mendorong kepada zina. Jelas ya? Okey, baik. Jadi faktor berlaku. Kurang pendidikan agama ini sebenarnya ada dalam soalan yang saya sharekan dalam soalan trial. Okey, faktor perbuatan ini menular dalam masyarakat. Contohnya, ini adalah dia, jawapan dia. Okey, kurang pendidikan agama, lemah iman dan penghayatan Islam, suka mengunjungi tempat maksiat, membaca dan menonton filem lucah, pergaulan bebas, tiada prinsip hidup dan mudah terpedaya dengan wujukan. Yang nombor 7 tu bahaya. Kadang-kadang ada pelajar yang baik pun kalau dia dah dipujuk dengan kata-kata yang manis, awak cantik lah, awak ni seksi lah dan sebagainya, dia mudahlah cair. Orang kata cair Okay, baik. Maksudnya mudahlah dia mendorong dirinya berlaku zina. Okay. Akibat zina. Baik, yang ini Ustazah sharekan adalah berkaitan tentang isi sahaja. Tetapi kalau misalnya kamu nak jelaskan ataupun nak huraikan, contohnya akibat perbuatan zina, terangkan akibat perbuatan zina. Okey, maka kamu pun cakap merendahkan maruah diri dan keluarga kerana zina merupakan perbuatan berdosa.
Okey, itu adalah contoh huraiannya. Baik. Kemudian meruntuhkan institusi keluarga, kerana zina, kerana zina merosakkan akal fikiran. Contoh begitu. Okay, meruntuhkan institusi keluarga kerana zina merupakan perbuatan yang dilarang. Okey, baik. Kemudian melahirkan generasi yang tidak jelas keturunannya, kerana bercampur aduk nasab. Okey, merebaknya penyakit berbahaya seperti AIDS atau penyakit kelamin. Okey, seperti itu. Okey, jadi jawapan-jawapan itu mestilah ada kerana, supaya, untuk, ataupun seperti pun boleh. Okey, baik. Inilah yang berlaku ya. Apabila zina dah berlaku, maka apa akan jadi? Inilah dia, bayi yang tidak bersalah ya. Kadang-kadang bayi ni, anak-anak ini sebenarnya generasi yang boleh melindungi kedua ibu bapa. Sebenarnya anak-anak tu adalah boleh melindungi kedua ibu bapa. Macam kamulah, kamu juga merupakan harapan kedua ibu bapa. Setiap doa daripada kamu tu kalau Allah makbulkan boleh menghapuskan dosa ibu ayah sebenarnya. Tapi sampai hati ya, mereka buang bayi tersebut. Okay, bila dah lahir tak dibenarkan hidup, dibuang seperti itu. Okey, baik. Ini adalah hukuman bagi penzina. Tengok betul-betul. Sebab ada pelajar yang dia confuse berkaitan tentang istilah Arabnya, muhsan dan ghairu muhsan. Okey, muhsan dan ghairu muhsan. Okey. Muhsan adalah penzina yang telah berkahwin, direjam dengan batu sehingga mati. Ghairu muhsan adalah penzina yang belum berkahwin disebat 100 kali sebatan. Okay. Ini adalah berkaitan tentang menuduh zina. Sama juga, iaitu menuduh seorang yang baik melakukan zina tanpa 4 orang saksi lelaki yang adil. Saksi mestilah 4 orang. Okey, baik. Yang ni saya refresh balik, ulang kaji balik berkaitan tentang tajuk dosa-dosa besar, okey, yang mana kamu belajar masa tingkatan 4 dulu. Hukumannya 80 sebatan, jadi jangan terkeliru. Kalau hukuman zina tadi 100 kali sebatan, okey, kalau menuduh zina 80 sebatan, okey. Yang ini berkaitan liwat dan lesbian ataupun liwat dan musahakah. Okey. Dan satu lagi membunuh diri. Dan untuk tingkatan 4 ada satu tajuk yang terakhir, yang ketiga untuk akidah adalah berkaitan tentang taubat. Okey, ada apa-apa nak tanya? Ustazah bagi ruang untuk tanya. Solat secara terpaksa. Solat secara terpaksa dipanggil munafik ke? Okey, baik. Solat secara terpaksa ni, masa dulu kamu kecil-kecil pun kamu dipaksa solat.
dan Nabi Muhammad sendiri mengatakan bahawa ajar solat ketika usia 7 tahun. Ajar tu maksudnya ajak. Okey, seandainya pada usia 10 tahun anak-anak itu enggan lagi sembahyang, maka bolehlah dirotan. Rotan tu bukan dalam bentuk mencederakan, tak, sebagai mengajar. Jadi kalau solat secara terpaksa tidaklah dipanggil munafik. Okey. Yang tak solat itu yang lebih munafiknya. Okey, baik ya. Solat secara terpaksa contohnya macam ni. Pagi-pagi mak kamu marah kamu. Bangun sembahyang. Kamu pun sembahyang. Sembahyang dalam keadaan tak ikhlas contohnya. Itu tidaklah dipanggil munafik. Cumanya pahala sembahyang itu kuranglah. Baik. Ya, ada apa-apa lagi nak tanya? Okey, kalau tidak, sebab ada pendakwa mengatakan seperti itu. Okey, baik ya. Tak, dia masih lagi dalam Islam sebenarnya, dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Saya pertahankan di sini. Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dia tidak mengafirkan atau menyatakan orang tu munafik sesuka hati. Okey, dia mestilah ada sebabnya dan sebagainya. Sebab kadang-kadang bila dikata kenapa dia terpaksa solat, adakah dalam keadaan dia itu dimarahi dan sebagainya kan. Jadi pada peringkat anak-anak, okey, peringkat anak-anak yang nak membesar dan sebagainya, itu tidak menjadi masalah kalau kita bertegas supaya dia mendirikan solat supaya memudahkan dia pada dia dewasa nanti. Okey, baik. Sila rujuk pada ruangan chat. Okey, kat situ saya ada sharekan berkaitan tentang word wall. Okey. Kamu ada masa, saya bagi masa lebih kurang 10 minit untuk kamu menjawab word wall ni.
Okey, baik. Sambil kamu buat word wall yang saya sediakan tu, okey. Ada apa-apa nak tanya berkaitan tentang tajuk akidah? Saya lebih khususkan daripada tajuk akidah tingkatan 4 lah. Okey. Kat sini. Oh lama. Siapa pula? Oh ni. Okey, Umi jawab. Okey, baik. Bagus, Umi. Okey. Sebenarnya latihan word wall ni kamu boleh buat berulang-ulang. Okey, boleh buat berulang-ulang. Ustazah takkan ada had masa ataupun tarikh. Okey, Tania, Umi, Nurul, Mariam, Balkis, Dina, Imtiaz, Adriana, Muhammad Farish, Syafiq, Afiq Najmi, Samsul Najmi, Aina Syasha, Yasmin, Putri Danisha, Afif, Rabi'atun Nasuha, Putri Sofia. Okey. Okey. Okey, mana yang lain? Okey.
juga. Aduh, ya tepang banget. Oh, Azhari Mizam dah mengatasi ya. Okey. Siapa lagi seorang? Daniel Darwish pun ada. Okey. Baik. Untuk latihan ini, Nusazah akan bagi pada kamu. Saya akan sharekan dalam grup Telegram dan saya mohon pada kamu minta pada kawan-kawan supaya masuk nama dalam tu. Okey. Baik, dan kamu jangan risaulah, Ustazah bukan nak bagi latihan yang sampai kamu pecah kepala untuk kamu jawab, tidak. Okey, Ustazah cuma nak share bahan yang saya ada untuk memudahkan kamu untuk pembelajaran kamu ketika kamu berada di rumah. Okey, baik. Okey, baik. Sedikit saja berkaitan tentang ulang kaji akidah untuk tingkatan 5. Okey. Trend kertas peperiksaan percubaan adalah lebih kepada tajuk yang mana akidah tingkatan 5 ni dia lebih tertumpu kepada tajuk akidah ahli sunnah wal jamaah. Okey. Dia lebih kepada tajuk akidah ahli sunnah wal jamaah. Baik ya. Akidah ahli sunnah wal jamaah ini kena tengok maksud yang sebenarnya iaitu kumpulan yang berpegang teguh dengan Al-Quran, sunnah Rasulullah, perkara yang dibawa oleh para sahabat serta menentang perkara bid'ah. Okey. Baik, Al-Quran, sunnah, apa yang dibawa oleh para sahabat dan menentang perkara bid'ah. Saya jelaskan betul-betul di sini. Okey, baik. Dia juga dikenal sebagai ahlu sunnah, al-jamaah, salafus salih ataupun ahlul hadis. Okey, dia ada nama lain bagi ahli sunnah wal jamaah. Ada orang mengatakan bila tajuk ini dia kata ASWJ. Okey, tapi saya lebih suka dengan nama penuhnya ahli sunnah wal jamaah, ikut kamulah. ASWJ pun boleh juga. Jadi siapa itu ahli sunnah wal jamaah? Kitalah yang berpegang teguh dengan Al-Quran, dengan sunnah Rasulullah SAW dan perkara yang dibawa oleh para sahabat. Sahabat Nabi Muhammad SAW. Contohnya, Ustazah nak bagi contoh kat sini, Al-Quran telah disusun oleh Sayyidina Abu Bakar, kemudian disimpan pada simpanan Hafsah, isteri Nabi, kemudian pada masa Sayyidina Uthman bin Affan telah menyusun semula Al-Quran tersebut dalam bentuk mushaf. Jadi Sayyidina Uthman itu adalah merupakan sahabat Nabi, jadi kita membaca Al-Quran mushaf Uthmani. Okey. Baik. Serta menentang perkara bid'ah. Perkara bid'ah ni adalah perkara-perkara karut marut yang mana konon-kononnya dikata itu sebagai Islam tapi sebenarnya tidak. Okey, baik ya. Kemunculan. Kenapa munculnya nama Ahli Sunnah wal Jamaah? Okey, Ahli Sunnah wal Jamaah ni adalah jalan yang mengikut jejak langkah Rasulullah SAW dan para sahabat baginda. Jadi fahaman inilah yang sebenarnya yang telah pun kita amalkan. Okey, di mana-mana negara Islam. Melainkan kalau mereka itu berfahaman Syiah dan sebagainya. Okey, sebab itu kita tak sama. Ahli Sunnah wal Jamaah dia tak sama dengan orang Syiah. Okey, baik. Jadi nama tersebut muncul setelah berlaku perpecahan di kalangan umat Islam. Berlaku perpecahan macam mana? Sebab ada yang berfahaman Khawarij, ada yang berfahaman Mu'tazilah, ada yang berfahaman Syiah dan sebagainya. Tapi untuk sukatan kamu, dia lebih kepada penjelasan berkaitan tentang Syiah. Ada 3 golongan Syiah, iaitu Syiah Batiniyah, Syiah
Zaidiyah. Dan satu lagi adalah berkaitan tentang Syiah Imamiyah. Okey, sebenarnya pecahan Syiah itu lebih banyak. Tapi yang untuk pengetahuan kamu je, secara asasnya dia terbahagi pada 3. Kemudian ada satu lagi adalah berkaitan tentang golongan Khawarij. Ini sebenarnya perpecahan-perpecahan di kalangan umat Islam. Itu yang kadang-kadang bila kita dengar sekarang ni ada macam-macam berlakunya fahaman-fahaman yang tertentu, itulah dia. Jadi sebab itulah jalan langkah mengikut jejak langkah Rasulullah adalah dengan kemunculan ahli sunnah wal jamaah. Dimasyhurkan ataupun diketengahkan oleh Imam Abu Hasan Al-Ash'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Okey, baik. Ahli sunnah adalah mereka yang menerima dan beramal dengan sunnah Rasulullah. Al-Jamaah adalah bermaksud mereka berkumpul di atas kebenaran dan bersatu untuk berjihad melaksanakan amal ma'ruf nahi munkar, menghidupkan sunnah dan menentang bid'ah. Maksud-maksud ini sebagai salah satu pengetahuan kamu sahaja. Okey, baik. Ini adalah prinsip. Prinsip yang mana saya bincangkan tadi adalah berkaitan tentang apa yang dibawa oleh ahli sunnah wal jamaah, dan kamu tak boleh ubah-ubah ayat ataupun fakta ini. Okey, yang pertama berpegang teguh dengan Al-Quran. Okey, berpegang dengan prinsip salafus salih. Apabila terdapat pertinggahan pandangan, mereka merujuk pada Al-Quran dan hadis. Tidak mencela dan mengkafirkan orang yang tidak sealiran dan tidak menghukum kecuali terdapat bukti dan dalil yang sahih dan jelas. Tidak menghukum, maksudnya ahli sunnah wal jamaah seperti kita tak boleh menghukum orang dengan mengatakan orang ini telah berzina, kita kena rejam dia sampai mati. Tak boleh dulu. Kena pastikan bukti, kena pastikan ada bukti dan juga ada dalil. Maksudnya dalil di dalam Al-Quran yang mengatakan bahawa orang yang berzina, kalau dia telah berkahwin maka dia kena direjam dengan batu sampai mati. Seperti itulah. Kena ada buktinya. Okey, kena ada saksi dan sebagainya. Okey, baik. Pandangan ahli mazhab ahli sunnah wal jamaah terhadap beberapa isu. Okey, isu-isu ini adalah isu yang diketengahkan oleh beberapa fahaman-fahaman yang lain sebelum ini. Okey. Baik, mereka mengatakan bahawa ahli sunnah wal jamaah mengatakan bahawa Al-Quran itu bukan makhluk sebab ada fahaman yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Okey. Kemudian berkaitan tentang pelaku dosa besar dia tu hanyalah orang yang fasik sahaja. Okey, dikira fasik maksudnya orang yang melakukan maksiat. Jadi mereka ini tak ada masuk terus seperti mana kata dikira sebagai kafir. Okey? Baik. Melihat Allah, kita boleh melihat Allah bila masanya bila kita telah berada di alam akhirat. Okey, jadi orang yang beriman dapat melihat Allah. Okey, orang mukmin dapat melihat Allah di syurga. Okey. Baik, kemudian iman bertambah dan berkurang. Dia iman bertambah dan berkurang tu maksudnya manusia ini memang imannya bertambah dan berkurang. Qada dan qadar Allah. Okey, ketentuan dan segala perkara yang berlaku dan terjadi adalah atas kebijaksanaan dan kekuasaan Allah. Itu adalah pandangan mazhab ahli sunnah wal jamaah. Okey. Kepentingan berpegang dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Okey, kenapa kita perlu pegang pada akidah ahli sunnah wal jamaah? Okey, jelasnya dekat sini ya, bila tajuk akidah saya yakin dan percaya kamu memang rasa berat pada tajuk ni, tapi insya-Allah kita satu persatu. Kenapa? Kita kena berpegang kepada akidah ahli sunnah wal jamaah. Pertama, dapat membersihkan akidah dari sebarang kekeliruan dan kesesatan. Maksudnya, kita tak mudah percaya kepada benda-benda yang datang, ajaran-ajaran baru yang mendatang. Okey?
Kemudian asas kepada penerimaan sesuatu amalan. Apabila kita melakukan amalan, contohnya kita solat. Okey, jadi kita kena berdasarkan kepada akidah yang betul. Solat kerana Allah. Okey, walaupun contohnya solat dalam keadaan yang malas, dalam keadaan sakit dan sebagainya, mestilah solat kerana Allah supaya nanti amalan kita itu diterima oleh Allah, bukan dinilai oleh manusia ya, ini diterima oleh Allah. Dan yang ketiga, hidup diredai oleh Allah. Okey. Dia orang yang berpegang pada akidah ahli sunnah wal jamaah ini akan mendapat keredaan Allah kerana mereka berada di jalan yang benar. Kita rasa kita betul. Okey. Dan juga kalau misalnya ada orang menafikan, kita ada rujukan iaitu Al-Quran dan As-Sunnah ataupun kita rujuk kepada para sahabat Nabi. Okey. Baik. Haris Sazwan tutup mic. Haris Sazwan tutup mic. Okey, baik. Terima kasih Ustazah Alhana. Okey, baik. Saya akan sharekan slide tu berkaitan tentang akidah tingkatan 4 dan juga akidah untuk tingkatan 5, nota-nota tersebut. Okey, jam pun telah menunjukkan pukul 12.30. Jadi saya harap word wall yang Ustazah sharekan ini kamu boleh buat berulang-ulang sebenarnya. Okey, boleh buat berulang-ulang dan saya sebenarnya tak tengok pun markah tu. Okey, yang pentingnya kamu dapat tahu dan bila kamu buat dan kamu boleh baca fakta tu berulang-ulang kali, ia dapat memberi input pada kamu sekurang-kurangnya. Jadi paling tidak pun mungkin kamu dapat tahu berkaitan tentang maksud-maksud dalam tajuk perkara-perkara yang membatalkan iman. Okey, dalam tajuk perkara-perkara yang membatalkan iman tu kamu tahu maksud syirik, kamu tahu maksud syirik jali, syirik kafi, dan bila dia berulang-ulang ia memberi manfaat pada kamu sendiri. Okey? Baik, insya-Allah nanti Ustazah akan sharekan juga bila yang ini berkaitan tentang tajuk akidah. Jadi kamu boleh buat ulang kaji berkaitan tentang tajuk akidah dan next pada minggu hadapan okey, Ustazah akan sharekan pula berkaitan tentang tajuk ibadat. Sebenarnya tajuk ibadat ni terlalu banyak. Okey, dan tajuk ibadat ni kita kena pecah dua lah mungkin untuk tingkatan 4 dan juga untuk ibadat tingkatan 5. Terima kasih atas perhatian kamu semua. Okey, baik. Kalau ada apa-apa soalan Ustazah buka dalam 5 minit ni berkaitan tentang tajuk yang kita belajar pada hari ini. Okey, itu pun Ustazah tak masuk lagi berkaitan tentang tajuk ajaran-ajaran sesat dan saya rasa kamu mungkin boleh faham kot tajuk ajaran sesat tu yang mana ajaran sesat yang terbahagi kepada 3. Yang tadi tu kita ada bincang berkaitan tentang Qadiani dan Bahai. Ada satu lagi iaitu ajaran Taslim. Okey, kalau ada apa-apa soalan. Baik, kalau tak ada sekarang, kamu mungkin boleh tanya saya dalam grup Telegram ya. Okey, baik. Saya rasa sekadar itu sahaja perkongsian saya. Mohon maaf atas sebarang kekurangan. Okey, kita sudahi dengan surah Wal-As. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-As innal insana lafi husn illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Okey, terima kasih semua. Terima kasih Ustazah. Ya, sama. Okey.